السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi dan sahabat hadirin Syarudin, sedang mendengar ni mulia kat sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi membincangkan permulaan surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surah yang lain. Ini surah Al-Mu'min, mufrad. Itu juga disebut sebagai Taul. Tapi biasanya kita akan lihat dalam Al-Quran sama ada menggunakan Al-Mu'min ataupun Ghafir. Kalau kita cari Ghafir, kadang-kadang ditulis Al-Mu'min, kadang-kadang kita gunakan kataan Al-Mu'min, ditulis Ghafir pula. Jadi kita kena faham bahawa nama-nama Al-Quran Al-Karim, nama-nama surah dalam Al-Quran Al-Karim ini ada pelbagai, dan semuanya diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan surah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Hamim, diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai kurnia. Tiada ilah yang berhak diibadahkan kepadanya dengan benar melainkan dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, kita telah huraikan dalam kuliah yang terdahulu bahawa huruf-huruf mim bila dihimpunkan pada awal surah, dia mengandungi dua faedah, kata para ulama tafsir. Contohnya Al-Imam As-Suyuti dalam Mu'tarakul Aqran. Iaitulah yang pertamanya, orang-orang musyrikin Arab yang ada di Mekah, mereka melarang penduduk Mekah dan juga yang datang mengerjakan haji dari mendengar Al-Quran Karim. Takut terpengaruh oleh Al-Quran itu. Takutnya golongan musyrikun bagi saudara-saudara mereka yang sesat bersama-sama mereka ni dari mengikuti Al-Quran Karim, lalu mereka melarang golongan ini dari mendengar apa yang dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas Allah nyatakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wahai orang-orang kafir, orang-orang kafir ni berkata kepada kawan-kawan mereka, jangan kamu mendengar Quran bacaan Muhammad ini, buatlah perkara-perkara lain waktu Quran dibacakan, waktu dibacakan untuk kamu, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Ini sikap orang musyrikun. Mereka takut kalau kawan-kawan mereka mula dipengaruhi oleh Quran, lantas mereka telah pun menyuruh kalau Quran dibacakan, maka buatlah bising. Samalah setengah golongan pada hari ini, ketika Quran dibacakan, padanya benda itu merupakan satu benda yang mengajak orang kepada ketaatan, susah bagi setengah golongan. Dia beranggapan bahawa kalau Quran ini didengar, nanti semua manusia akan menutup aurat, semua akan jadi baik, maka tidak akan ada yang menjadi syaitan dan seperti ini. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian. Kedua, kata Imam Suyuti, tujuan Allah memulakan dengan huruf muqatta'at seperti contohnya Hamim dalam ayat yang kita sedang bacakan ini daripada surah Al-Mu'min, bahawa orang-orang musyrikun ketika mereka terus-menerus mengatakan Quran itu bukan wahyu, melainkan hanya sejenis syair, puisi yang diucapkan oleh para penyair dan para dukun serta dongengan orang terdahulu, lalu Allah menentang mereka untuk membawa sesuatu yang sama dengan Quran, yang tersusun perubahan karyanya dengan permulaan-permulaan huruf mabani seperti ini, Hamim, Alif Lam Mim dan sebagainya. Jadi bila Allah SWT mencabar mereka dengan adanya surah-surah seperti surah Al-Mu'min yang dimulakan dengan Hamim, maka golongan musyrikun yang selama ini mengatakan ini merupakan karya Muhammad, dipelajari daripada datuknya, dipelajari daripada bangsawan-bangsawan sebelum itu, dipelajari daripada mereka yang mempunyai pengetahuan terhadap perkara-perkara gaib di kalangan kahin, syahir, arraf dan sebagainya,
Maka bila Nabi Muhammad SAW membacakan untuk mereka perkara yang tidak pernah didengar mereka, maka timbul ta'ajub. Lantas terluputlah semua dakwaan yang mengatakan bahawa Quran ini ciptaan salah seorang manusia di kalangan mereka. Kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Mu'tarakul Aqran, kalau kita perhatikan bahawa Allah SWT memulakan sesuatu surah itu dengan huruf mabani, huruf muqatta'at seperti ini, menunjukkan kepada inti ataupun surah itu sendiri. Sebagai contohnya, kalau kita recall balik semula surah Sad yang pernah kita pelajari sebelum ini, yang telah ditafsirkan sebelum ini, Sad, maka dalam surah ini ada banyak bentuk khusuma. Khusuma maknanya persengketaan, perlawanan, perdebatan, seperti yang berlaku pada ayat yang keempat lagi, aja'alal alihata ilaha wahida. Kemudian menceritakan tentang ikhtisam khasmain ma'a Daud, kisah dua orang yang bersisih dalam masalah kambing yang telah merosakkan kebun anggur yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Itu dipanggil ikhtisam. Kemudian takhasum ahli nar, bagaimana orang yang berada dalam neraka sendiri minta bagai-bagai permintaan agar mereka keluar dari neraka dan sebagainya. Kemudian ikhtisam al-mala'il a'la. Jadi semuanya huruf Sad. Kata Al-Imam As-Suyuti, bila Allah mulakan dengan Sad, menunjukkan banyaknya pengaruh perkataan atau huruf tersebut dalam perkataan-perkataan menerusi surah itu sendiri. Begitu juga kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf, Allah SWT mulakan dengan Alif Lam Mim Sad. Kisah yang dikemukakan di situ, kisah perjuangan Nabi-Nabi, fala yakun fi sadrika haraj. Kisah tentang kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa yang dikemukakan oleh Allah dalam surah tersebut. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, beginilah disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Mu'tarakul Aqran. Lagi kalau Alif Lam Mim biasanya selepas Alif Lam Mim itu mesti datang penjelasan tentang Al-Quran Al-Karim. Contohnya surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitab. Kalau dalam surah Ali Imran punya Alif Lam Mim nazzala alaikal kitab. Lihat, kalau surah Al-A'raf Alif Lam Mim Sad kitabun unzila ilaika. Dalam surah Ar-Ra'd Alif Lam Mim Ra tilka ayatul kitab. Jadi Alif Lam Mim ini ia memberikan indication bahawa ayat-ayat selepas itu akan datang penjelasan tentang Al-Quran Al-Karim. Muslim-muslimat ini muliakan Allah sekalian. Jadi ini penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam Al-Harrali berkata bahawa dalam maksud hadis bahawa Quran diturun menggunakan sab'a ahruf, yang mana sab'a ahruf yang dimasukkan itu, yang pertama zajir. Zajir ni maknanya zajir memarahi ataupun menegur dengan kasar. Amir maknanya menyuruh, perintah. Halal, haram, muhkam, mutasyabih dan juga amsal. Ini yang dimaksudkan dalam hadis, iaitu Quran turun mengikut 7 wajah. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah pandangan oleh Al-Imam As-Suyuti bahawasanya Allah mulakan perkataan Hamim ini mengandungi makna-makna tertentu bagi memenuhi 2 matlamat yang telah kita jelaskan tadi, iaitu sama ada untuk menarik perhatian golongan yang telah dihalang oleh musyrikun daripada mendengar Al-Quran. Yang kedua, untuk membuktikan Quran ini bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukannya ajaran daripada mana-mana rahib, mana-mana kahin, mana-mana arraf, kerana penggunaan pada awalnya itu menerusi huruf muqatta'at, huruf mabani. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menjelaskan pada awal tafsirnya, penjelasannya kepada surah Ghafir ini, dia mengemukakan beberapa riwayat yang menunjukkan kepada maksud Hamim yang digunakan oleh Allah SWT pada awal surah ini. Antaranya pandangan daripada Suddi, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Hamim ini merujuk kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nama-nama Allah, nama-nama Allah ni yang kita faham ada 99, ditambah dengan beberapa nama disebut dalam bentuk imbat singan. Sebenarnya nama Allah lebih daripada itu, muslim-muslimat sekalian. Jadi Hamim merujuk kepada nama Allah. Satu pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Sa'id berkata ada Hamim ini pula merupakan nama daripada nama-nama Al-Quran Al-Karim. Ada pula yang mengatakan bahawa ini Hamim ini merujuk kepada huruf hijab, dan ada pula yang mengatakan bahawa ia mengandungi makna-makna yang tertentu yang kita tidak faham, menggunakan perkataan-perkataan pilihan. Allahu a'lam. Ada pula yang mengatakan ha ni merujuk kepada Ar-Rahman, dan juga mim merujuk kepada Ar-Rahim. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kata Al-Imam
Ibn Jarir Tabari di hujung dalam tarjihnya kepada pandangan-pandangan ini, sebenarnya semuanya tidak ada dalil yang jelas. Ia hanya merupakan pandangan-pandangan tertentu. Sama ada daripada Ibn Abbas, sama ada daripada Suddi, sama ada daripada Qatadah, sama ada daripada Mujahid. Ini semua tidak ada asas yang sebenar daripada Nabi SAW. Memadailah untuk kita jelaskan bahawa ia merupakan satu bentuk daripada wajah ijaz Quran yang telah pun menyebabkan generasi musyrikun, orang-orang Arab yang sebelum itu berbangga dengan kefasihan mereka dalam berbicara, dikalahkan, diatasi dengan kehebatan permulaan Quran yang mereka pun tidak tahu apa maksud di sebaliknya. Allahu a'lam bi muradi. Madailah untuk kita katakan Allah yang lebih mengetahui apa yang dimaksudkan di situ. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah permulaan kepada surah Ghafir. Kemudian Allah jelaskan tanzilul kitab minallahil azizil alim. Kitab Al-Quran ini turunkan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Allah beritahu kita bahawasanya Al-Quran ini bersumber daripadanya, kerana dialah yang telah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyifatkan dirinya dengan keperkasaan dan pengetahuan. Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau kita nak ceritakan kata Imam Al-Ghazali, yang bermula dengan huruf Ain, Lam, Mim, Alim, Alima. Maknanya sebenarnya kalau Alima ni, kalau dari sudut bahasa Arab, ia merujuk kepada sesuatu yang menjangkau dengan satu hakikat yang hanya difahami oleh seseorang itu. Alima, ia merujuk kepada nak gambarkan satu maklumat yang difahami dengan sebenar-benarnya. Jadi ilmu Allah Ta'ala ni mencakupi segala sesuatu yang wujud, segala aktiviti lahir dan batin yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah sebelum, ketika ia berlaku dan sesudah ia terjadi. Ada banyak perbezaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Pertama, ilmu Allah SWT ni mengetahui segala sesuatu, sedangkan manusia pengetahuannya hanyalah sebahagian daripada samudra pengetahuan ilmu Allah SWT. Dulu ketika bincangkan surah Al-Kahfi, kita telah bincangkan perjalanan Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan bagaimana Nabi Khidir telah menunjukkan satu tamsilan yang mudah difahami. Air yang diminum oleh sang pipit masuk dalam tekaknya dan paruhnya yang kecil itu, itulah yang ada pada manusia, dihimpunkan semuanya sekali. Tapi lautan keseluruhan di permukaan bumi, inilah ilmu Allah SWT, tidak terjejas sedikit pun dengan apa yang diminum oleh si pipit. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian. Yang kedua, kata Imam Ghazali, perbezaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia ni, ilmu manusia tidak mungkin mencapai kejelasan bagaimana jelasnya ilmu Allah SWT. Jelasnya ilmu manusia ni masih lagi bertahap, tidak sampai keseluruhannya, terbatas. Penyaksian manusia yang paling jelas terhadap sesuatu hanyalah, kalau nak ibaratkan, umpama melihat di balik tabir yang halus, tak dapat menembusi objek sampai kepada batas yang terakhir. Ini dia ilmu manusia. Yang ketiga, ilmu Allah ni bukanlah berhasil daripada sesuatu. Ia memang merupakan sifat yang melazimi Allah SWT sendiri, sedangkan ilmu manusia ni dihasilkan daripada sesuatu. Nak mencapai sesuatu pencapaian akademik, pergi ke universiti. Dengan sebab degree yang kita pelajari, kita pun fahamlah apa dalam bidang ikhtisas yang kita ambil. Kita mendengar seorang doktor mencerita tentang gigi, dentist ini bercerita tentang gigi, kagum kita, kerana dia belajar 6 tahun untuk memahami struktur gigi manusia. Itu juga kita mengenali seorang engineer untuk buat bangunan. Masya Allah, alimnya engineer dalam bidang pembangunan, kerana itu yang dia pelajarinya. Lebih dari itu dia tidak tahu. Itu pun kerana dia pergi ke universiti untuk belajar. Kalau dia buang daripada universiti, tentulah dia tidak akan memahami apa yang difahami oleh seorang yang belajar di kuliah tersebut. Ini beza ilmu manusia, ilmu Allah yang ketiga. Yang keempat, ilmu Allah ni tidak berubah dengan perubahan objek yang diketahui olehnya, diketahui oleh Allah SWT. Kerana pengetahuan Allah ni meliputi segala sesuatu sebelum, ketika dan selepas ianya berlaku, sama saja. Sedangkan manusia, hari ini kita tahu jalan ke Kuala Lumpur, tapi lagi 10 tahun akan datang, bila kita sudah pindah dan tidak datang ke Kuala Lumpur, kita tidak akan faham lagi jalan. Maka ini bezanya ilmu manusia dan ilmu Allah SWT. Yang kelima, muslim-muslimat sekalian, beza ilmu Allah ni, dia perkataan alima yang digunakan, Allah mengetahui tanpa bantuan satu perantaraan. Tapi ilmu manusia ni diperolehi olehnya, diraih olehnya dengan panca indera, dengan mata, dengan telinga, dengan akal, yang sebelum itu didahului oleh kejahilan. Ini perbezaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Dan yang terakhir sekali, ilmu Allah ni kekal, tidak akan hilang. Berbeza dengan ilmu manusia ni, dia akan hilang, luput.
makin hari makin tua, lupa kepada sifir-sifir yang telah dihafal, formula matematik, semuanya akan hilang. Itu sebab muslim-muslimat ini dimuliakan sekalian, ditutup ayat yang kedua ni, tanzilul kitab minallahil azizil alim. Disertakan perkataan aziz adalah bahawa tidak mungkin Allah SWT ni dengan keperkasaan, kekuatan yang ada padanya untuk diambil ilmu tersebut oleh sesiapa pun. Jadi sifat aziz ni berditizam dengan sifat alim. Nanti kita akan lihat lebih lanjut pada kuliah akan datang mengapa synchronization seperti itu, keserasian yang cukup menakjubkan antara aziz dan juga alim. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.